Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung perbincangan untuk set 2 soalan latih tubi bagi topik ubahan. Kita akan sambung bincang soalan 6 dan 7 bagi bahagian A dan juga bahagian B soalan 21. Okey, baik. Okey, kita masuk soalan 6. Okey, soalan 6, hubungan antara G, M dan R ialah G berubah secara bercantum dengan M kuasa 2 dan songsang dengan R. Diberi bahawa G sama dengan R apabila M sama dengan 4 dan R sama dengan 8. Kita nilai G apabila M sama dengan 10 dan R sama dengan 6. Okey, so apa yang berlaku? Kita buat bila dapat soalan yang macam ni kan, yang ada banyak-banyak point ni, kita buat satu-satu lah, word by word. Okay, word yang pertama adalah di sini. Okey, G berubah secara bercantum dengan M kuasa 2 dan A. Okey, bila dapat macam ni, kita buat dia punya persamaan ya. G sama dengan K M kuasa 2 per dengan A. Okey, so kita lepas tu mesti kita kena cari nilai K. Nak tahu nilai K, kena tahu nilai G, M dan A. Betul? Biasa macam tu kan? Nak tahu nilai G, M dan R, kita tengok poin yang kedua, ayat yang kedua. Diberi bahawa G sama dengan 6, M sama dengan 4 dan R sama dengan 8. Dia dah bagi dah siap-siap. So, nak cari nilai K, masukkan sahaja nilai G, nilai M dan nilai R ke dalam persamaan ni lah. So, G sama dengan 6, K, M kuasa 2, 4 kuasa 2 kat sini, per dengan R sama dengan 8. Okay. So, 6, K, okey, 4 kuasa 2 kita akan dapat, tekan kalkulator, 4 kuasa 2 sama dengan 16. Tulis 16 kat jawapan tu. Kat sini 16 kan, per dengan 8. Okey, jadi seterusnya 8 ni kita bawa pergi ke sini lah. 8 bawa pergi ke sebelah kiri, dia akan jadi darab lah. 6 darab 8, okey, 16 K. So, 6 darab 8, kita dapat 6 darab 8 sama dengan 48. 48 sama dengan 16 K. Nak dapat K, 16 bawalah ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi 48 per 16. Jadi K kita adalah 48 bahagi 16. So, jawapan dia adalah 3. Kan? Kita tahu nilai K. Okey, ambil persamaan tadi. Masukkan nilai K ke dalam persamaan. Jadi, G sama dengan K. K kita dapat dari 3. M kuasa 2 per dengan A. Okey, nak? Okey, so ayat yang seterusnya. Okey, ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga, dia suruh cari, hitung nilai G. Dia nak G sama dengan berapa apabila dia bagi M sama dengan 10, R sama dengan 6. Okey. Okey, itu ayat yang ketiga lah. Dia minta G sama dengan berapa. Bila dia bagi M sama dengan 10, R sama dengan 6. So, apa yang berlaku? Masukkan nilai M dan R ke dalam persamaan. Okey, nah. So, G tak tahu. So, G sama dengan, okey, 3. Okay, M.
M kita adalah 10. So 10 kuasa 2 lah. Per dengan R. R kita adalah 6. So 3. 10 kuasa 2 kita dapat 10 kuasa 2. Sama dengan 100. Okey, kat sini 100. Perkan dengan 6. So 3 darab 100 kita akan dapat 300 per 6. Okey, 300 bahagi 6. Itu 30. Itu 300 bahagi 6. So 50. Okey nak? Jadi jawapan dia adalah okey, baik. Apa sana? Okey, baik. Soalan 7. Jadual 1 di bawah menunjukkan 2 set nilai bagi pemilih ubah V, RT dan P. Okey, kita ada V, RT, P. Okey, ini adalah nilai lah. Diberi P berubah secara tercantum dengan V dan kuasa 2R dan berubah secara songsa dengan punca kuasa 2T. So, apa yang berlaku? Kita cari nilai. Okey, dia bagi nilai. So, bila kita tahu nilai, kita kena tahu dulu persamaan ubahan kita. So, ubahan yang dibagi kat sini, P berubah secara tercantum. Kalau cantum sahaja, maksudnya kat situ dia ada langsung dan songsa. Maksudnya kita expecting adalah pecahan lah yang nilai di atas dan juga nilai di bawah. Okey nah. So P berubah. Tulis siap-siap. Terus secara tercantum, apa nilai dekat atas? V dan kuasa 2R. Tulislah kat sini V dan kuasa 2R. Lepas tu per dengan, sebab dia kata secara songsang. Songsang mestilah bentuk pecahan. Dengan punca kuasa T. Dekat bawah dia adalah punca kuasa T. Nah. Okey, so kita buat dalam bentuk persamaan. V sama dengan VR kuasa 2 per dengan punca kuasa 2T. Okey. Okey, baik. Salah ni, tak ada K persamaan. Okey, bila dia dapat ubahan, okey, kita buat dalam persamaan. So, P sama dengan K VR kuasa 2 per dengan T. Okey, boleh. Okey. Itulah. Okey, so kita kena cari. Yang pertama kita kena cari nilai K. Nak dapatkan nilai K, kita kena pastikan okey, ada nilai P, ada nilai V, ada nilai R, ada nilai T. Kena tahu nilai-nilai tersebut. Okey, so kita ada pada jadual ni ada satu laju yang pertama dan laju yang kedua. Antara dua laju ini, yang manakah yang mempunyai nilai pada keempat-empat pemilih ubah tu tadi? Pada laju yang pertama ni kan, semua ada nilai. P ada, T ada, V ada, R pun ada. So, masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan kita untuk cari nilai K. So, P adalah 45. Sama dengan K tak tahu. V kita adalah 2. R 3. Jadi 3 kuasa 2 lah. Per dengan punca kuasa T. T kita adalah 4. Boleh. So, selesai yang pakai kalkulator dulu. 45 sama dengan 2 darab 3 kuasa 2. Pakai kalkulator. 2 darab 3 kuasa 2. Kita akan dapat 18. So, 18 K. Kan?
per dengan, okey, punca kuasa 4. Punca kuasa 2, 4, kita akan dapat 2. Okey. So, 2 ni buat pergi sebelah kiri, dia akan jadi darablah 45 darab 2 sama dengan 18K. So, 45 darab 2 kita akan dapat 90. 18K. So, kita nak K 18 ni pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Sebab sini darab, bila dipindah jadi bahagilah. K sama dengan, bahagilah dengan 18. 90 bagi 18 dapat 5. So, sini adalah 5. Kan? Jadi, 5 ni, nilai yang dapat ni masuk balik dekat persamaan kita. Jadi, P sama dengan K. K adalah 5. PR kuasa 2 per punca kuasa 2. Okey, tapi soalannya, balik pada soalan. Soalan minta nilai X. Dia tanya X sama dengan berapa. Betul? Okey, X sama dengan berapa? Okey, X sama dengan berapa? Kita tengok kedudukan X. Dekat sini, pada lajur yang kedua. Okey, baik, kita highlightkan lajur yang kedua. Okey, so apa yang berlaku untuk cari nilai X? Kamu masukkan ke semua nilai pada lajur kedua ke dalam persamaan yang baru kita dapat tadi. Okey, so P sama dengan 80. Masukkan 80 ke dalam P. Okay, so 5. V kita kat situ pada lajur kedua adalah 3. R adalah X. Di X kuasa 2. Okay, per dengan punca kuasa T. T nilai dia adalah 9. Kan? Okey, jadi 80 sama dengan 15 X kuasa 2 per punca kuasa 9 adalah 3. Kan? So, 3 bawa pergi sebelah kiri, kita akan dapat, cuba tunjuk kat sini lah. 80 bawa pergi sebelah kiri, kita akan tulis sebagai 80 darab 3 sama dengan 15 X kuasa 2. 80 darab 3 sama dengan 240 lah. 240 sama dengan 15 X kuasa 2. So, X kuasa 2. Kita nak X kuasa 2. 15 ni bawalah ke sebelah kiri. Jadi, 240 bahagi 15. X kuasa 2. Okay, 240 bahagi 15. Kamu akan dapat 16. Okay. Ini X kuasa 2 tapi kita nak X. Jadi, punca kuasa ni bawa lah ke sebelah kiri. Jadi, dia akan tukar jadi punca kuasa 2. Kan? Nilai X adalah punca kuasa 2, 16. Kamu akan dapat 4. So, jawapan dia adalah B. Nah. Okey, seterusnya soalan 21 bahagian B. Okey, diberi V berubah secara songsan dengan punca kuasa 2R dan V sama dengan 34 apabila R 1/9. Ungkapkan V dalam sebutan R. Maksudnya kat sini, soalan ni dia nak V sama dengan berapa. Dia punya bentuk ungkapan tu. Okey nah.
So, kita baca satu-satu ayat dekat atas lah. Okey, V berubah secara langsung. V berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Bila dia kata songsang, maksudnya dalam bentuk pecahan lah. Okay, betul tak? Okay, so, V berubah secara songsang pecahan justru 1 per, tulis siap-siap. Okey, dengan punca kuasa 2. Okey, kalau punca kuasa, dia bentuk seperti ini, betul? So, kita tulis A. Jadi, kat bawah ni lah punca kuasa 2. Okey, nak? Dah dapat bentuk ubahan, kita buat dalam bentuk persamaan. V sama dengan K 1 punca kuasa 2 kan. Cikgu suka K buat keluar kat luar sebab apa? Dia dalam bentuk pecahan. Nanti tak ada masalah. Ini pun pecahan, ini pun pecahan, senang sikit. Okey, nak? Okey, sekarang ni kita nak nilai K. Okay, kalau nak tahu nilai K, mesti tahu nilai V dan nilai A. Kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua dia dah bagi tahu dah. Dan V sama dengan 34 apabila R sama dengan 1/9. So, bolehlah kita cari nilai K. Jadi, masukkan saja nilai V dan R ke dalam persamaan. Jadi, nilai V kita adalah 3/4. Di sini V 3/4 sama dengan K tak tahu. 1 per punca kuasa 2. 1/9. So, 3/4 K 1 per punca kuasa 9. Okey, tekan kalkulator kan. Okey, punca kuasa 1/9 macam mana? Punca kuasa 1/9. 1/3. Okay, nak? Okey, so kita nak cari nilai K. Okey, bila kita nak cari nilai K, kita nak cari nilai K kan. Okey, 1/3 ni kita bawa lah ke dia ke sebelah kiri. Ini darab kan. Jadi dia akan jadi bahagi. Jadi 3 sama dengan 3/4 bahagi 1/1/3. Jadi 3/4 bahagi dengan 1/1/3. Bahagi dengan 1 bahagi per 1/3. So, dia akan jadi 1/4. Tekan kalkulator elok-elok sikit. Kan? So, yang ni kita bawa lah ke sini. Kita bolehlah isi nilai K ke dalam persamaan. Jadi, V sama dengan K adalah 1/4 1 per punca kuasa R. Okey, ni tak habis lagi ni. Okey, so kita boleh darablah 1 darab 1, 1. Okey, 4 darab punca kuasa 2R. Kita dapat 4 punca kuasa 2R. Inilah jawapan dia. Nah, so, ada 3 markah. Maka kamu akan dapat dekat mana? Okey, 1 di sini. Kan? Okey, 1 kamu masuk nilai. 1 lagi. Bukan. 1 bukan masuk nilai. 1 kamu dapat nilai A. Kan? 1 lagi adalah ubahan. Sebab kamu berjaya dapatkan ubahan daripada ayat. Jadi 3 markah lah.
Okey, seterusnya. Soalan B. Jadual dua di bawah menunjukkan beberapa nilai S dan T dengan keadaan T berubah secara langsung dengan S kuasa 3. So, kita ada kat sini ada nilai pada jadual 2. So, dia kata ungkapkan T dalam sebutan X. So, dia nak bentuk dia T sama dengan berapa lah. Kita masukkan balik. Kita pergi ke ayat dia. Yang pertama. Okay. Ayat dia ke atas. Dia kata T berubah secara langsung dengan S kuasa 3. Kalau langsung maksudnya kita akan tulis secara terus direct lah. So, T berubah secara langsung dengan S kuasa 3. Okay. Dapat ubahan, terus kamu tulis persamaan T sama dengan KX kuasa 3. Okay, nah? Okay, boleh? Okay, so dia bagi jadual. Okay, kita ada baris kat sini. 1, 2, 3. So, nak cari nilai K, kita mesti tahu nilai T dan nilai S. So, antara baris 1, 2, 3, yang manakah menunjukkan kedua-dua nilai mempunyai S dan T mempunyai kedua-dua nilai. Laju yang pertama. Inilah. Kan? Okay, so masukkan nilai dia ke dalam persamaan. Okay, T sama dengan 36. Okay. S sama dengan 3 kuasa 3. So, 36 K 3 kuasa 3. Kamu tekan kalkulator. 3 kuasa 3 sama dengan 27. Okay. So, K 36 per dengan 27. 27 ni bawa ke sebelah kiri lah. Jadi 36 per bahagi 27, kamu akan dapat 4 per 3. Kan? Okey, jadi 4 per 3 ni masukkanlah ke dalam persamaan kita tadi. So, T sama dengan K 4 per 3. S kuasa 3. Okey, nah. Inilah jawapan dia. Okey, markah akan ambil di mana? Okey, di sini 1 markah, nilai K 1 markah, dan juga ubahan ini 1 markah. So, 3 markah lah. Okey, nah. Okey, seterusnya. Okey, kita ada soalan B2. Ini soalan berkait lah. Okey, nah. Dia kata B2, 21B2, dia minta hitung nilai X dan Y. Okey, kita ada tadi baris yang pertama, baris kedua dan juga baris yang ketiga. Okey, baik. Okey, tadi juga kita punya persamaan, iaitu T sama dengan 43 S kuasa 2. Okey, tulis. T sama dengan 43 S kuasa S kuasa 3 lah. Tulis. Itulah 43 S kuasa 3. Okey. So, dia suruh cari itu nilai X dan nilai Y. Okey, kita tengok nilai X dulu. Nilai X berada di laju yang ke-2. So, apa yang berlaku? Masukkanlah nilai ini ke dalam persamaan. So, nilai X sama dengan T. Jadi, T adalah X. Okey, masukkan. Okey, 4 per 3. So, S adalah 1 per 2. Jadi, 1 per 2 kuasa 3. Jadi, tekan kalkulator saja. Okey, mula-mula kita cari dulu 1 per 2 kuasa 3 ni berapa? 1 per 2 kuasa
1 per 8. 4 per 3, 1 per 8. So, jadi 4 per 3 darab 1 per 8, kita akan dapat darab 1 per 6. Ya. Ini adalah untuk nilai X. Okey, kalau nilai Y pula. Nilai Y kat sini terletak pada lajur yang ke-3. Okey, so macam tadi kita cari X, macam tu sama juga caranya kita cari Y. Astagfirullahalazim. Macam tu juga cara kita cari Y. So, apa yang berlaku? Masukkan nilai pada baris yang ketiga ni ke dalam persamaan kita. Okey nah. So, T kat sini 288. So, tulislah 288. Sama dengan 4 per 3 S kuasa 3. S kita adalah Y. Y kuasa 3. Okey nah. Okey, so 4 per 3 ni kita bawakan ke sebelah kiri, dia jadi bahagilah. 288 bahagi 4 per 3 sama dengan Y kuasa 3. Y kuasa 3. 288 bahagi 4 per 3. Cari kalkulator. 288 bahagi 4 per 3. Kamu akan dapat 216. So, ini adalah Y kuasa 3. Kita nak Y. Jadi, kuasa 3 ni kita pindahkan ke sebelah kiri lah. Dia akan jadi punca kuasa 3. 216. So, punca kuasa 3, 216. Pakai kalkulator, kita akan tekan macam ni lah. Shift punca kuasa 2. Nampak tak? Dia keluar macam ni kan? Itulah punca kuasa 3. 216. Okay, tekan sama dengan, kita akan dapat 6. So, Y sama dengan 6. Inilah jawapan dia. Okay, nah. Okey, ada 4 markah. Kat mana markah kamu akan diperoleh? Okey, final answer untuk X adalah 1 per 6, 1 markah. Masukkan nilai 1 markah. Begitu juga untuk nilai Y. Dapat nilai Y 1 markah. Masukkan nilai pun adalah 1 markah. Okey nah. Jadi 4 markah lah kat sini. Okey. Senang sahaja untuk ubahan. Okey nah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.